Sifat-sifat baik ada 10 yang biasa disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab itu tadi. Yang pertamanya ialah taubat. Taubat. Kita janganlah sangka, janganlah kita anggap taubat tu bagi orang yang buat jahat dia. Yang baik macam kita tak nak curi, sembahyang, puasa elok aja tak payah taubat. Sebenarnya taubat itu adalah sifat hati, sifat rohani kita yang pertama. Semua mesti kita mempunyai sifat taubat. Kalau taubat ini tidak ada, yang lain nanti pun tidak ada. Sebab itulah disebut oleh semua orang sufi, yang pertama taubat. Lepas taubat barulah yang lain-lain. Sebab itulah di dalam amalan kita pun, dan kafiat amalan Naqsabandi ini antara lain apa? Istighfarlah dengan menyebut astagfirullah, astagfirullah sebanyak 25 kali, sehingga tak boleh nak ditinggal. Sebab itu, sebab istighfar ini adalah makanan, ibarat makanan bagi orang yang bertaubat. Kalau dia tak istighfar, arti dia hidup tak ada makanan. Dia akan jadi letih, akan jadi lemah. Tapi satu masa dulu saya dah sebut, di dalam Quran ada diisyaratkan oleh Allah supaya kita menyebutnya 70 kali. Janganlah terperanjat. Nanti ada orang menyampaikan, tuan ajar istighfar tak macam biasa lah. Biasa 25 kali, malam itu tuan kata 70 kali. Kerana ada isyarat di dalam Quran. Ayatnya saya terlupa, tapi ada disebut bahawa orang munafik itu kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun untuk mereka sebanyak 70 kali sekalipun, nescaya Allah tak ampunkan. Kan di situ ada isyarat bahawa istighfar 70 kali itu yang bilangan yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. In istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sekiranya ya Muhammad, sama saja engkau minta ampun untuk mereka ataupun tak mintakan ampun untuk mereka, sama saja, Allah tak akan ampunkan mereka. Sehingga ayat itu ada menyebutkan, sambungannya ke ayat lain, sekiranya engkau ya Muhammad istighfar 70 kali sekalipun, nescaya Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa mereka. Satu masa dulu saya dah bacakan ayat ini, saya terlupa ayat yang sebenarnya. Siapa ingat ayat ini? Ada sebutkan sab'ina marrah. Sekiranya engkau ya Muhammad minta keampunan daripada Allah sebanyak 70 kali sekalipun, nescaya Allah tak akan ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi secara isyari ayat ini ada menegaskan bahawa bila kita istighfar sebanyak 70 kali itu adalah satu bilangan yang baik.
Karena ada disebut di dalam Quran, yang sepatutnya bila Nabi minta keampunan untuk kita 70 kali, Allah ampunkan. Tetapi bagi orang munafik 70 kali sekali pun Allah tak akan ampunkan. Jadi di dalam masa kita berzikir seorang-seorang, kita berzikir berjemaah, masa kita bertawajuh, proses tahliyah dan tahliyah itu terus berlaku, tapi kita tak sedar. Cepat, yang mencepatkan proses tadi ialah zikrullah. Kita dah baca dalam kitab Hikam, di mana Ibnu Ajibah telah menegaskan bahawa baiknya amalan itu bergantung kepada baiknya sifat-sifat hati. Husnul a'mal min nataiji husnil akhwal. Baiknya amal kita itu adalah natijah atau kesan daripada baiknya hal keadaan hati kita. Lalu Ibn Ajibah kata, kalau gitu, siapa yang nak membaiki amalan, baikilah hal keadaan hati. Hal keadaan hati ini diistilahkan ahwal qalbiyah dan maqamat qalbiyah. Ahwal qalbiyah dan maqamat qalbiyah. Saya dah terangkan dulu dinamakan hal hati kerana sifat itu baru. Dinamakan maqam hati kerana sudah tetap sebati. Itu saja bedanya. Misalnya taubat, kalau baru dinamakan hal, bila dah sebati dinamakan maqam. Kalau dulu memanglah orang-orang sufi itu boleh menyebutkan, boleh merasakan apa maqam yang ada pada diri dia. Sekarang pada akhir zaman ni perkara ini tidak dititik beratkan. Macam Ibnu Athilah yang hidup di akhir abad ke-7, meninggal dunia awal abad ke-8, meninggal dunia 709 Hijrah. Memang beliau ada menitik beratkan. Kalau kita baca kitab Hikam itu ada bahagian mengenai tahliyah dan ada bahagian mengenai tahliyah. Sangat ambil berat. Jadi yang pertama tadi ialah taubat. Jadi taubat itu akan ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita. Kalau berpandu kepada kata-kata Ibnu Ajibah, apabila dia memberi komen tentang husnul a'mal min nataij husnil akhwal, maka dia kata perlulah kita memperbaiki ahwal qalbiyah kita, hal keadaan hati kita. Tapi sebenarnya yang memperbaiki hal keadaan hati kita itu Allah. Lalu Ibnu Ajibah kata, tidak ada satu pun amalan yang dapat menyegerakan perubahan hal hati yang baik kecuali zikrullah. Zikrullah lah yang bila diamalkan oleh seseorang murid dengan bersungguh-sungguh, maka
hal keadaan hati murid itu akan segera berubah. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, dimaksudkan oleh Nabi bahawa zikrullah itu apa dia? Penggilap hati. Kata Nabi, innal qalba la tasda'u kama yasda'ul khadidu. Sesungguhnya hati itu berkarat seperti karatnya besi. Wa jala'uha zikrullah. Penggilapnya ialah zikrullah. Cuma Nabi gunakan istilah apa, hati berkarat. Hati berkarat itulah hati yang mempunyai sifat-sifat jahat tadi, sifat-sifat madmumah. Hati berkilat itu ialah bila hati itu bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi nak menyegerakan terbentuknya sifat-sifat yang baik dalam hati kita itu, yang mencepatkan ialah zikrullah. Ada banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang hal ini.